Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mohon maaf tadi ada gangguan anak-anak main depan tu, jadi bising, jadi saya ubah tempat sikit. Baik, maaf lah, background tak cantik lah, berada dalam bilik ni, bilik store. Baik, jadi kita ulang balik berkaitan dengan hukum idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Baik, jadi saya ulang balik. Idgham bahasa Arab, bahasa kita panggil memasukkan. Jadi idgham ni memasukkan, mutaqaribain pun juga bahasa Arab. Mutaqaribain maknanya dua yang berhampiran. Di sini idgham mutaqariban iaitu memasukkan berlaku pada dua huruf yang berhampiran pada pihak sifat dia dan berhampiran pada makhraj atau salah satu daripada keduanya lah. Baik, kemudian kita tengok lam dengan ra, dia punya makhraj hampir, makhraj dia hampir, iaitu bahagian hujung lidah menyentuh pada langit keras ataupun bahagian gusi ni, gusi atas ni. Baik, kemudian sifat dia pun berhampiran. Kemudian yang kedua hurufnya adalah qaf bertemu dengan kaf. Qaf dengan kaf juga berhampiran pada makhrajnya di bahagian pangkal lidah, dan sifatnya pun berhampiran. Baik, kemudian contoh yang pertama kita tengok sama-sama lah. Nampak kan contoh yang pertama? Contoh yang pertama tengok. Contoh yang pertama, lam lam yang mati bertemu dengan ra nah. Lam mati bertemu dengan ra yang berbaris, maka wajib, bacaan kita wajib memasukkan lam yang pertama itu ke dalam ra nah. Maknanya bila baca tu lam tu tak bunyi lah. Bila kita baca lam tu tak bunyi dah. Sebab apa tak bunyi? Sebab sudah dimasukkan ke dalam ra. Dia bunyi dia macam mana? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa qur, jangan jelaskan lah. Lam tu jangan baca lah. Sebab apa? Sebab lam itu sudah diidghamkan ke dalam ra. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Kemudian yang kedua contoh dah, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Lam masuk ke dalam ra. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Lam masuk ke dalam ra. Yang ketiga contoh, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Lam tu masuk ke dalam ra. Maknanya lam tu tak baca dah. Kemudian tengok kat bawah tu dia kata, iaitu untuk qaf. Untuk qaf bertemu dengan kaf, maka dia ada huraian dia pula. Dia kata boleh dibaca, iaitu hanya hilangkan qalqalahnya, qalqalah qaf tu lah. Manakala sifat isti'la, yakni sifat tebal qaf itu dikekalkan lah. Baik, itu A. Yang kedua, hilang qalqalah dan sifat isti'la. Dia boleh dua cara lah. Untuk qaf bertemu kaf, iaitu qaf mati bertemu kaf, boleh dua cara. Cara yang pertama, kita hilangkan sifat qalqalah yang ada pada qaf itu. Kemudian kita kekalkan sifat isti'la, iaitu sifat tebal qaf itu. Yang kedua, kita hilangkan qalqalah dan sifat isti'la itu sekali terus. Maknanya masuk terus lah, tidak ada sifat. Masuk terus qaf itu ke dalam kaf, tak bunyi dah qaf. Kita boleh pilih lah, nak sama ada kita nak kekalkan sifat isti'la qaf ataupun kita nak hilangkan terus sifat qaf itu ke dalam
kaf. Contoh dia, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Itu kita kekalkan sifat isti'la. Yang kedua, kita terus masuk ke dalam qaf. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Terus qaf itu dimasukkan ke dalam kaf. Itulah cara bacaan berkaitan dengan hukum idgham mutaqaribain. Saya ulang sekali lagi. Idgham mutaqaribain ini adalah memasukkan dua huruf yang berhampiran, iaitu berhampiran pada sifat dan berhampiran pada makhraj. Maknanya makhraj dia hampir, sifat dia pun hampir. Qaf dengan kaf sama juga, lam dengan ra pun samalah. Baik. Jadi sekali lagi saya tunjuk contoh dah. Nampak tak contoh dah? Idgham mutaqariban iaitu memasukkan dua huruf yang berhampiran, berhampiran pada makhraj dan berhampiran pada sifat. Contoh yang pertama, masukkan contoh yang pertama, kedua dan ketiga dan keempat. Tu contoh dia sama. Wajib masukkan lam ke dalam ra. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Yang kedua, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Contoh yang ketiga, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Contoh yang keempat, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan contoh yang kelima, boleh baca dua cara lah, sama ada nak kekalkan sifat isti'la qaf itu ataupun nak hilangkan terus sifat qaf itu ke dalam kaf. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, jadi itulah pengertian idgham mutaqaribain, yang mana idgham mutaqaribain ini berada di bawah tajuk idgham lah. Baik. Jadi bacaan dia mestilah kita ambil daripada guru dengan cara bermusyafahah dan bertalaqi lah dengan guru kita. Carilah guru berhadapan dan baca depan dia. Kalau kita sekadar baca buku tak berguru, maka bacaan kita belum tentu lah. Bacaan kita belum tentu betul. Dia kena baca di hadapan guru lah. Baca berhadapan di guru. Bagi guru kita dengar dan guru kita tasheh bacaan kita. Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, dia akan tegur lah. Baik, jadi rasanya sekadar itu dulu pada live pada pagi ini. Ulang kaji berkaitan dengan hukum idgham mutaqaribain. Jadi saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dari segi live. Saya mohon maaf. Kalau ikut tu kita live pakai laptop, memandangkan laptop ada problem sikit OBS tu, jadi live menggunakan telefon lah, mudah sikit. Baik, jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan, minta tolong share lah, agar ramai lagi yang boleh join kelas kita insya-Allah, secara percuma insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, doakan saya agar saya terus istiqamah mengajar tuan-tuan dan puan-puan ilmu tajwid dan Al-Quran insya-Allah. Jadi minta tolong share sekali lah, sebab ni live page ni masih baru, masih ramai yang tak tahu ni. Insya-Allah sama-sama kita mencari sama-sama kita berlumba-lumba membuat kebaikan insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, saya akhiri live kita pada pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.